Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi ini saya akan membentangkan satu kertas kajian yang bertajuk cabaran dan penyelesaian dalam melaksanakan patuh syariah bagi produk pelaburan Islam di Malaysia. Kertas penyelidikan ini adalah hasil kajian daripada kami, iaitu saya sendiri, iaitu Muhammad Khairul Azman bin Haji Abu Bakar daripada Politeknik Hulu Terengganu, Puan Zawati bin Zulkafli daripada Politeknik Engku Umar, Jalina binti Ibrahim daripada Politeknik Nilai, dan kemudian Dr. Muhammad Nur Izzuddin bin Nuh daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Yang pertama, kita melihat kepada abstrak. Patuh syariah adalah aspek yang penting dalam pelaburan Islam di Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti cabaran-cabaran utama dalam melaksanakan patuh syariah bagi produk pelaburan Islam serta penyelesaian yang boleh diambil oleh institusi kewangan Islam. Data kuantitatif dikumpul melalui soal selidik yang diedar kepada pengamal kewangan Islam di Malaysia, di mana responden terdiri daripada pakar kewangan, pelabur serta pegawai syariah. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensi yang menunjukkan beberapa cabaran kritikal seperti kekurangan pemahaman syariah, kos kepatuhan yang tinggi dan keperluan untuk pengawasan yang lebih ketat. Penyelidikan ini juga mengemukakan cadangan penyelesaian termasuk pendidikan, kolaborasi lebih erat antara pihak berkuasa dan institusi serta inovasi produk kewangan Islam. Pengenalan. Industri kewangan Islam di Malaysia terus berkembang pesat seiring dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap produk pelaburan yang patuh syariah. Produk pelaburan Islam menyediakan alternatif kepada pelaburan konvensional dengan menekankan kepada prinsip-prinsip Islam seperti menghindari riba, gharar dan maisir. Objektif utama penyelidikan ini ialah mengenal pasti cabaran pelaksanaan patuh syariah dan mencadangkan penyelesaian untuk institusi kewangan Islam di Malaysia. Sorotan literatur. Industri kewangan Islam di Malaysia berkembang pesat, terutama dalam sektor pelaburan seperti sukuk dan amanah dan ikuti patuh syariah. Sebagai peneraju kewangan Islam global, Malaysia telah membina rangka kerja pengawal seliaan melalui Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia. Walaupun terdapat garis panduan syariah yang jelas, pelaksanaan patuh syariah masih menghadapi cabaran, terutama dalam menyesuaikan produk moden dengan prinsip syariah. Masalah keterusan dalam struktur produk dan keperluan pematuhan terhadap riba, gharar dan maisir juga menguji keyakinan pelabur terhadap institusi kewangan Islam. Bagi mengatasi cabaran ini, institusi kewangan mengadakan kerjasama dengan penasihat syariah, melaksanakan audit berkala dan menggunakan teknologi kewangan. Kajian ini bertujuan meneliti secara mendalam cabaran pelaksanaan patuh syariah dan menilai penyelesaian yang ada. Kajian literatur menggariskan isu utama seperti struktur kompleks produk pelaburan dan kewangan, kejelasan yang dalam kontrak yang boleh menjelaskan kepatuhan syariah. Kepentingan maqasid syariah dalam pelaburan turut diutamakan dengan fokus pada keadilan dan kesejahteraan sosial yang memerlukan kerjasama erat antara penasihat syariah dan pengurusan kewangan. Terdapat juga jurang dalam kajian empirikal, terutama mengenai keberkesanan latihan penasihat syariah dalam meningkatkan kepatuhan yang menunjukkan keperluan untuk penyelidikan lebih lanjut bagi memperbaiki pelaksanaan patuh syariah dalam sektor kewangan Islam. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rangka kerja deduktif untuk menilai cabaran dan penyelesaian pelaksanaan patuh syariah bagi produk pelaburan Islam di Malaysia. Pengumpulan data dijalankan melalui soal selidik yang dirangka berdasarkan kajian literatur dan diedarkan kepada 150 responden profesional kewangan Islam. Reka bentuk kajian deskriptif cross-sectional digunakan untuk menggambarkan fenomena semasa berkenaan cabaran patuh syariah dengan analisis pada satu titik masa, memanfaatkan skala 5 mata bagi mengukur persetujuan responden. Kaedah persempelan rawat berstrata dipilih untuk memastikan pelbagai kategori responden diwakili secara adil. Sementara ujian rintis dijalankan untuk memastikan soal selidik yang digunakan adalah sah dan boleh dipercayai dengan pekali Cronbach Alpha lebih 0.7. Keseluruhan metodologi ini memberikan data berkualiti tinggi, membolehkan analisis yang komprehensif dan tepat terhadap isu patuh syariah dalam produk pelaburan di Malaysia. Dapatan kajian. Penyelidikan ini mendapati bahawa berdasarkan kepada catatan yang ditunjukkan, peratusan jantina responden yang terlibat dalam kajian. Daripada data yang dipaparkan, terdapat dua kumpulan jantina iaitu lelaki dan perempuan. Berikut adalah analisis berdasarkan peratusan yang ditunjukkan dalam carta. Pertama, perempuan.
Perempuan merupakan majoriti responden dalam kajian ini dengan peratusan sebanyak 68.5%. Ini menunjukkan bahawa lebih ramai perempuan yang terlibat atau memberikan maklum balas dalam kajian ini berbanding lelaki. Kedua, lelaki. Lelaki pula mewakili 31.5% daripada jumlah responden. Walaupun lelaki adalah minoriti dalam kajian ini, mereka tetap memberikan sumbangan yang signifikan kepada data yang dikumpulkan. Secara keseluruhannya, perempuan membentuk majoriti responden dalam kajian ini, hampir 2 kali ganda daripada jumlah responden lelaki. Perbezaan ini mungkin mencerminkan jurang jantina dalam populasi kajian atau minat yang lebih tinggi dalam kalangan perempuan terhadap topik yang dikaji. Analisis selanjutnya mungkin perlu mengambil kira jurang ini untuk memahami sama ada terdapat faktor tertentu yang mempengaruhi perbezaan ini. Okey, berikutnya adalah carta yang menunjukkan purata skor cabaran dan keberkesanan dalam pelaksanaan patuh syariah. Graf bar yang ditunjukkan merupakan purata skor cabaran dan keberkesanan bagi pelbagai faktor dalam pelaksanaan patuh syariah yang dinilai pada skala 1 hingga 5. Secara keseluruhan, skor purata bagi kesemua faktor berkisar antara 3.8 hingga 4.1 yang menunjukkan bahawa pelaksanaan patuh syariah di organisasi berada pada tahap sederhana hingga tinggi. Berikut adalah analisis yang terperinci. Pertama, cabaran patuh syariah. Skor purata sekitar 3.9 menunjukkan terdapat cabaran sederhana dalam melaksanakan patuh syariah, namun ia masih dapat diuruskan dengan baik. Yang kedua, kesukaran memahami kontrak dan kurangnya ketelusan. Kedua-dua faktor ini juga menunjukkan skor purata yang hampir sama, iaitu sekitar 3.8. Ini menunjukkan bahawa cabaran dalam memahami kontrak dan isu ketelusan masih wujud dan memerlukan pemerhatian khusus. Yang ketiga, garis panduan tidak jelas. Skor purata sekitar 3.9 mencadangkan bahawa garis panduan yang kurang jelas turut memberikan kesan sederhana kepada pelaksanaan patuh syariah. Keempat, kesukaran penasihat syariah. Skor purata faktor ini berada sedikit lebih rendah, sekitar 3.85. Ini menunjukkan bahawa terdapat cabaran dalam mendapatkan nasihat syariah yang mencukupi. Dan yang kelima, kolaborasi penasihat syariah. Faktor ini mempunyai skor purata hampir 4.0, menandakan bahawa kolaborasi penasihat syariah adalah penting dan agak berkesan dalam pelaksanaan patuh syariah. Analisis ini menunjukkan bahawa pelbagai faktor yang mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan patuh syariah dengan penggunaan teknologi dan langkah penyelesaian menjadi penyumbang terbesar dalam memastikan kepatuhan. Walaupun cabaran seperti pemahaman kontrak dan ketelusan memberi kesan sederhana, ia memerlukan perhatian untuk memperbaiki pelaksanaan syariah secara menyeluruh. Latihan profesional, kolaborasi penasihat syariah dan audit berkala juga memainkan peranan penting dalam memastikan kepatuhan yang berterusan. Sementara penguatkuasaan ketat dan penyeliaan audit diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dalam jangka masa panjang. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi dan langkah penyelesaian adalah dua faktor yang memberikan sumbangan besar kepada keberkesanan pelaksanaan patuh syariah. Namun begitu, cabaran dalam memahami kontrak dan ketelusan masih perlu diberi perhatian. Latihan yang berterusan dan audit yang lebih kerap diperlukan bagi memastikan pematuhan syariah yang lebih baik dalam jangka masa panjang. Dalam melaksanakan patuh syariah. Kajian ini mengenal pasti beberapa cabaran dalam pelaksanaan patuh syariah bagi produk pelaburan Islam, termasuklah struktur produk yang kompleks yang sukar memenuhi prinsip syariah sepenuhnya. Kesukaran ini diperparah oleh kurangnya pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep syariah seperti mudharabah dan musyarakah dalam kalangan pelabur serta pengendali pasaran kewangan, menyebabkan kekeliruan antara produk patuh syariah serta produk konvensional. Selain itu, ketiadaan standard yang seragam dalam pelaksanaan patuh syariah menyukarkan penilaian produk kerana terdapat perbezaan dalam interpretasi prinsip syariah di antara institusi kewangan. Kekangan dalam pengawasan syariah juga menjadi cabaran besar dengan jumlah ahli pengawasan syariah yang terhad serta kurangnya kajian mendalam mengenai produk pelaburan moden menyukarkan lembaga pengawasan syariah iaitu ASAC untuk memberikan penilaian yang tepat. Persaingan sengit dengan produk kewangan konvensional turut menambah cabaran kerana produk konvensional sering menawarkan pulangan yang lebih tinggi dalam jangka masa pendek berbanding patuh syariah yang lebih konservatif. Faktor ini menyebabkan sesetengah pelabur enggan beralih kepada pelaburan patuh syariah, mencabar daya saing produk kewangan Islam. Penyelesaian yang dicadangkan. Untuk mengatasi cabaran pelaksanaan patuh syariah dalam produk pelaburan Islam, kajian ini mencadangkan pengukuhan pemantauan oleh pihak berkuasa syariah seperti Bank Negara Malaysia dan Majlis Penasihat Syariah. Langkah ini perlu disokong dengan latihan berterusan untuk penasihat syariah bagi memastikan mereka berselaras dengan perkembangan industri kewangan Islam.
Peningkatan kesedaran juga penting melalui program pendidikan khusus yang diperkenalkan oleh pihak berkuasa kewangan dan institusi pengajian tinggi. Selain itu, penyeragaman garis panduan syariah pada peringkat nasional dan antarabangsa disarankan untuk mengurangkan perbezaan dalam interpretasi syariah. Akhir sekali, inovasi dalam produk pelaburan patuh syariah seperti penggunaan teknologi kewangan iaitu fintech diusulkan untuk meningkatkan daya saing produk berbanding pelaburan konvensional. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa walaupun terdapat cabaran dalam pelaksanaan patuh syariah bagi produk pelaburan di Malaysia, terdapat pelbagai penyelesaian yang boleh diambil untuk meningkatkan patuh syariah. Kerjasama erat antara pihak berkuasa kewangan, institusi kewangan dan ahli pengawasan syariah adalah penting bagi memastikan perkembangan dan keberkesanan patuh syariah. Kajian mencadangkan langkah seperti pendidikan dan latihan penasihat syariah, penyeragaman garis panduan serta inovasi produk untuk meningkatkan kepercayaan pelabur. Dengan tindakan proaktif semua pihak berkepentingan, Malaysia berpotensi menjadi peneraju kewangan Islam global yang dihormati dan berdaya saing. Sekian saja kajian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.